Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. PHBN, Perikatan Nasional, ada harapan untuk menang di mana-mana 6 pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos. Keputusan terkini ataupun laporan terkini yang pasti buat ramai pening kepala, terutamanya penyokong-penyokong PAS Perikatan Nasional. Dalam sebuah artikel ataupun laporan telah mengesahkan PHBN menang 6-0 ataupun 5-1. Lebih-lebih lagi keadaan PAS setelah Menteri Besar Kedah yang kita boleh cakap terlibat dengan isu kecurian unsur nadir bumi, terlibat dengan 2 pertuduhan dan beberapa saman fitnah. Tapi kita bukan nak cakap pasal Sanusi. Dalam sebuah artikel dari biharian.com, bagi saya ini pasti laporan ataupun satu artikel yang menakutkan Perikatan Nasional. Itu pun jika ini memberi kesan kepada mereka. Silap-silap PHBN yang menang 6-0 atau menang 5-1. Wow. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Ahmad Maslan. Tidak mustahil Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri pada 12 Ogos, kata Datuk Seri Ahmad Maslan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, berdasarkan pemerhatian sepanjang tempoh berkempen, 2 gabungan parti politik itu mampu mengenepikan cabaran parti lawan, terutama Perikatan Nasional PN. Saya melihat agak mustahil PN menang 6-0 kerana saya sudah pergi banyak negeri ketika berkempen. Saya tidak nampak mereka boleh menang 6-0. Silap-silap kita yang menang 6-0 atau menang 5-1 sebab tolak Kelantan ia negeri special ataupun istimewa. Apa yang berlaku di negeri Sembilan nampak cenderung kepada kerajaan perpaduan, dan Selangor serta Pulau Pinang pun cerah kepada kerajaan perpaduan. Cuma Terengganu dan Kedah ia swing state, berubah. Kalau ke kiri kalah, kalau ke kanan menang. Tapi kalau ikut perkiraan, mereka swing ke kanan, katanya ketika berucap melancarkan Bursa Marketplace Fair 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada. Turut hadir pengurusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, sebagai keputusan pilihan raya negeri nanti tidak akan mengubah kedudukan kerajaan di peringkat persekutuan yang mempunyai 148 kerusi parlimen diteraju IBN, PH dan beberapa parti politik yang lain. Sehubungan itu, beliau mahu rakyat menolak sentimen dimainkan dalam kempen PRN yang mendakwa kerajaan perpaduan akan jatuh jika PN menang di 6 negeri itu. Kalau ditakdirkan kerajaan perpaduan kalah 6-0, kerajaan pusat masih lagi kerajaan perpaduan. Kerana kita menang 148 kerusi pada PRU dan kemenangan itu adalah 2/3 majoriti. Tetapi jika beroleh kemenangan 5-1, kerajaan perpaduan juga tidak mengubah 148 kerusi majoriti di kerajaan pusat. Itu message yang ingin saya sampaikan kepada mereka yang membabitkan market sentiment, yaitu sentimen semasa. Kenapa kerajaan perpaduan tidak jatuh? Kerana jika hendak buat onar pun, hanya 30 ahli parlimen dari BN, kerana GPS, mereka sudah nyatakan akan sokong kerajaan perpaduan.
Kalau 146 tolak 30, tinggal 118, kerajaan pusat masih berdiri katanya. Ahmad yang juga ahli parlimen Pontian turut menegaskan 30 MPBN tidak akan berani keluar parti, memandangkan sudah menandatangani perjanjian sebelum menjadi calon pada PRU tahun lepas. Satu perkara yang orang tidak tahu, apabila kami sudah menandatangani satu perjanjian sebelum jadi calon November tahun lalu, jika kami keluar parti, kami kena bayar seorang RM 100 juta. Mana ada duit banyak itu. Jadi saudara-saudara, apa yang dinyatakan Ahmad Maslan ini sudah pasti satu kejutan baru untuk Perikatan Nasional. Tidak pasti jika PN tahu tentang RM 100 juta yang perlu dibayar oleh setiap MP yang keluar dari Kerajaan Perpaduan. Tidak kira hari ini, tidak kira esok, ataupun selepas PRN. Jadi saudara-saudara, akhirnya Ahmad Maslan berkata, silap-silap PHBN yang menang 6-0 atau menang 5-1. Bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Perikatan Nasional dan parti-parti di dalam PN. Apa komen Anda, saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Tuan-tuan dan puan, kali ini pula berkaitan dengan pilihan raya negeri. Seperti yang kita tahu, sepanjang kampanye, memang ada yang berpermit, ceramah dan kampanye semua berpermit. Tapi kita juga tetap berwaspada, terutamanya kepada penyokong-penyokong parti, agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diingini ataupun yang tidak baik. Contohnya, mematahkan bendera, mencabut poster, dan banyak lagi hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Tetapi, kita juga tahu, sudah pasti pihak PDRM, pihak SPRM akan mencegah perkara-perkara ini. Dan kita juga tahu berkaitan dengan isu 3R, yaitu satu perkara yang sensitif, juga tidak boleh lagi dimainkan. Saudara-saudara, akhirnya dalam sebuah artikel dari My Metro, ini berkaitan dengan PRN, Bukit Aman, siasat isu K5 ELLEH, dan ini berlaku lagi semasa kampanye pilihan raya negeri. Dan yang mengejutkan, ini sekali lagi nama pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin terlibat di dalam siasatan ini. Polis Pulau Pinang mengesahkan isu K5 ELLEH yang disentuh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ceramah kampanye politik pada Ahad lalu, kini sedang disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas ataupun USJT Bukit Aman. Juru cakap media pilihan raya negeri ke-15 PRN, Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang, Senior Assistant Commissioner W. Puspanathan, berkata, ia susulan satu laporan polis yang dibuat pada Isnin lalu. Pengadu merasakan kenyataan itu menyentuh isu 3R, agama, bangsa dan raja, dan tidak sepatutnya dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kes ini disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman di bawah Section 505 dalam kurungan C, Kanun Keseksaan, serta Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia EKN 1998. Puspanathan berkata, secara keseluruhan pihaknya menerima laporan berkaitan proses kampanye PRN dengan 6 daripadanya membabitkan kesalahan merosakkan bendera dan kain rentang parti. Beliau berkata, satu lagi kes adalah berkaitan fitnah calon bebas menerusi platform TikTok dan disiasat di bawah Section 233 EKM 1998, yaitu membabitkan penggunaan tidak wajar kemudahan atau perkhidmatan rangkaian. Nah, persoalannya saudara-saudara, nama pengurusi Perikatan Nasional ataupun bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekali lagi nama beliau terlibat dengan satu lagi isu yang menyentuh K5 ELLEH, dan ini
berlaku semasa ceramah kempen politik pada Ahad yang lalu dan kini sedang disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT. Adakah dengan ini Tan Sri Muhyiddin Yassin sekali lagi bakal ditahan polis ataupun pihak-pihak berkuasa berkaitan dengan perkara ini? Dan adakah ini akan memberikan kesan buruk kepada Perikatan Nasional yang bakal bertanding PRN di 6 buah negeri? Jadi kita nantikan apa keputusan terkini dari penguat kuasa berkaitan dengan isu yang sensitif ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.